Okay, dah record. Alright. So sekarang ni kita kena faham apa itu road tax. Tadi cikgu dah terang road tax itu adalah insurans jalan, cukai jalan. Okay. Macam mana cukai jalan ni dikenakan? Kalau awak tengok dekat buku teks, dia kata cukai jalan dikenakan berdasarkan capacity engine. Okay, capacity engine ni apa cikgu? Capacity engine tu yang CC tu. Contoh, kalau Viva selalunya CC dia adalah 850 cc. Contoh kalau Honda Civic 1.8 cc. So cc tu adalah semakin besar cc, kereta tu adalah semakin boleh pergi jauh. Lajulah maksudnya. RPM dia tak silap saya dia akan laju. Okay, so dia bergantung kepada capacity engine. Semakin tinggi capacity engine, cukai jalan pun akan semakin tinggi. Maksudnya awak nak beli kereta, awak kena fikir semua benda ni. Sebab cukai jalan kena perbarui setiap setahun. So kalau awak beli kereta yang harga contoh RM300,000, sebab apa? Sebab cc dia 3.0 cc. So awak kena standby duit awak banyak lah. Sebabnya bila cc tu tinggi, kereta tu memang harga mahal. Dan secara automatik pun memang cukai jalan dan insurans jalan pun dia akan jadi mahal. Okay, bukan insurans jalan, insurans kereta. Alright. So kat sini dia bagi contoh. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan Sarawak. Okey, ini untuk motosikal. Okey, saya nak tanya, kalau basikal yang elektrik tu, yang tahu tak ada basikal elektrik? Tahu. Itu kena cukai jalan tak selalunya? Tak. Rasa-rasa awak. Okey, betul. Tak. Dekat Malaysia belum implement lagi cukai jalan untuk basikal elektrik. Tapi dekat negara luar, sudah ada dikenakan road tax dan insurans motor untuk basikal elektrik. Kalau basikal lajak, basikal awak kat rumah tu memang takkan ada lah sebab dia bukan kenderaan bermotor. Macam kalau kita kata basikal enjin tu sebab dia ada motor. Tapi kat Malaysia dia tak implement lagi. Okay. So jadual ini dia bagi motosikal. Capacity engine dia bagi 151cc hingga 200cc, kadar asas dia kena bayar RM9. 200cc dan seterusnya RM12. 251cc hingga 500cc RM30. Untuk kadar progresif tak ada. Maksud kadar progresif ni kadar tambahan. So untuk motosikal semuanya kadar asas. Dia tak ada kadar progresif. Okay. So dia kata Encik Chong memiliki sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260cc. Hitung cukai jalan untuk motosikalnya. Okey, kat sini. Putri ada Putri tak? Putri ada? Tak ada. Siti Nur Syahira. Putri ada ni tapi Putri? Tu yang saya suruh buka kamera ni, panggil 2-3 kali tak dengar. Putri? Okey, tak ada. Siti Nur Syahira? Ya. Okey, Encik Chong berapa motosikal dia, cc dia, kapasiti enjin? 260cc. Okey, bila 260cc nak ambil yang mana? RM30. Okey, RM30. So, berapa cukai jalan untuk motosikal Encik Chong? 30. Ya, terus je RM30. Macam tu je. Okey. Sebab apa? Sebab dia tak ada kadar progresif. Bila dia tak ada kadar progresif, kita tak payah kira yang tambahan. Okey. So, seterusnya contoh 7. Okey, yang ini perasan tak ada kadar progresif. Okey, Sharifah Insyirah. Baca soalan. Sharifah Insyirah. Sharifah Insyirah. Cikgu rasa macam Dora dah ni. Panggil tu orang tak nyaut. Sharifah Insyirah. Putri. Siti Maisura. Ni kalau cikgu panggil nama ni, kalau dia tak PM cikgu dia pergi mana, cikgu kita tak hadir nanti. Kamu ni. Siti Maisura. Okey, baca soalan. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung Malaysia. Okey, jadual tu tak payah baca. Baca soalan terus. Alan memiliki 2 buah kereta kegunaan persendirian di Melaka dengan kapasiti enjin masing-masing ialah 859cc dan 1997cc. Okey. Hitung cukai jalan untuk kedua-dua keretanya. Alright, so Alan ada berapa kereta Siti Maisura? Ada 2. Okey, yang pertama berapa cc?
859 cc. So kita ambil capacity engine yang mana? Yang RM20. Okey, betul. So ini untuk yang 859 cc. Okey, satu lagi. Yang So satu lagi. 280. Okey, 280. So sekarang tengok dia ada kadar progresif tak? Ada. Okey, soalan cikgu seterusnya. Dia dah suruh cari cukai jalan untuk satu kereta je ke? Maksudnya satu atau dia suruh cari jumlah? Cari jumlah dua-dua. Okey, bagus. So sekarang ni terima kasih Siti Maisura. So sekarang ni kita kira satu-satu. So mula-mula awak dah tahu. Maisura dah cakap tadi untuk 859cc senang. Kita ambil je kadar asas iaitu RM20. So yang bermasalah kat sini kena buat calculation adalah untuk kenderaan 1997cc. Okay. So bila 1997cc dia ada kadar progresif. Bila ada kadar progresif kena tengoklah. Dia cakap tambah 50 sen setiap cc melebihi 1800. Yang melebihi 1800. So mula-mula kena buat apa? Mula kena buat apa? 1997 tolak 1800 ke? Ya, 1997 tolak 1800 sebab kita nak cari sisi yang lebih. Okay, so awak akan dapat kat sini 197 sisi. So setiap yang lebih tu dikenakan berapa sen? 15 sen. 50 sen. Dia kata setiap sisi. Maksudnya awak kena darab 50 sen. So hasil darab tu awak akan dapat berapa? RM98.50. Okey, RM98.50 ni untuk yang sisi yang 197cc. Tapi sekarang ni kita ada kadar asas ni. Kadar asas ni untuk yang 1800 betul? So kena Tambah. So RM280 tambah RM98.50. Awak dapat berapa? Okay, nanti awak kira dah sendiri. RM378.50 sen. Ini untuk kereta 1997cc. So sekarang dia kata hitung cukai jalan untuk kedua-dua kereta. Tadi Maisura kata kena jumlah. Sebenarnya bukan jumlah. Kalau dia kata jumlah maksudnya kena ada hitung cukai jalan untuk hitung jumlah cukai jalan untuk kedua-dua kereta. Baru kita tambahkan. Yang ini dia tak kira jumlah. Maksudnya sekarang ni awak kira satu-satu. So untuk ke sisi yang 859cc, cukai dia adalah RM20. Okay, boleh faham? Okay. Okay, Sharifah Insyirah still lagi tak boleh dihubungi ke dengan Putri? Okay, seterusnya kita pergi pada cukai pintu. Apa itu cukai pintu? Cikgu dah terang. Cukai pintu adalah kawasan yang mempunyai pintu lah. Contoh kalau awak rumah ada pintu, cukai pintu lah. Ataupun awak satu nanti awak berniaga, awak sewa kedai and then kena bayar cukai pintu. Okey. Untuk cukai pintu, kadar ini cikgu dah terangkan hari tu ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Macam kita Majlis Daerah Hulu Selangor lah. Berdasarkan lokasi dan jenis hartanah. Macam dekat Batang Kali, harga dia akan lagi mahal. Sebabnya lokasi dan hartanah dia kat situ mahal. Berbanding dengan area Hulu Selangor yang tempat lain. Okey. Jumlah yang cukai diperlukan setiap tahun bergantung pada kadar cukai yang dikenakan atas nilai tahunan. Yang ini awak kena hafal formula. Jumlah cukai pintu adalah sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Okey. Nurul Nashita. Baca soalan contoh 8. Nurul Nashita. Nurul Nashita. Nurul Nashita. Shazliana. Tolong baca soalan Shazliana.
Mariani memiliki sebuah rumah kediaman di Subanjaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Pembandaran Subanjaya. Diberi bahawa nilai tahunan ialah RM6,580 dan kadar cukai pintu ialah 5%. Hitung cukai pintu yang perlu dibayar oleh Mariani untuk setengah tahun. Okey, sekarang ni soalan suruh cari apa Syaz? Jumlah cukai pintu Untuk untuk setengah setiap tahun. setengah tahun. Maksudnya dekat formula atas ni untuk setahun. So yang ini untuk setengah tahun. Maksudnya nanti awak dapat cukai pintu awak kena bahagi 2. Okey? Faham ya? Tengok soalan betul-betul. Dia akan tanya untuk setiap tahun ataupun setiap setengah tahun. Ataupun setiap suku tahun. Kalau suku tahun bahagi 4. Alright? So awak tahu formula dia adalah jumlah cukai pintu. Okey? Sama dengan kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Okey, kadar cukai pintu. Okey. Cukai pintu. Alright, Hana. Nurul Hana. Salah internet. Ain Najwa. Nurul Adila. Saya cikgu. Okey, kadar cukai pintu berapa Nurul Adila? 5%. Okey, so 5% darab dengan nilai tahunan dia berapa? RM6,580. Okey, so awak kira awak akan dapat RM 3. 329. Okey, untuk berapa lama ni? Setahun. Setahun. Okey, soalan nak apa? Setengah tahun. Okey, lepas tu nak buat apa untuk setengah tahun ni? Bahagi 2. Alright. So semua orang faham? Line tak okey yang sana, tak apa saya faham. Nanti saya akan bagi link ni. Okey, so 329 bahagi 2 dapat berapa Adila? RM164.50. RM164.50. Okey, faham tak? Faham semua? Faham cikgu. Okay, next. Kita nak pergi seterusnya. Cukai tanah. Okay. Kenapa ada cukai tanah pula cikgu? Dah ada cukai pintu. Buat rumah atas apa kelas? Atas tanah. So, bila dah ada cukai pintu, mesti ada cukai tanah. Sebabnya, apa yang kita buat ni di atas tanah. So, setiap apa yang ada tu kena bayar. Alright? So, jumlah cukai pintu ditetapkan oleh kerajaan negeri. Kalau tadi, cukai pintu kerajaan berkuasa tempatan. Yang ini kerajaan negeri. Okey, beza ya. Tapi sama juga berdasarkan lokasi. Yang ini pula bergantung pada saiz dan jenis tanah. Jenis tanah ni sebab apa? Sebab ada jenis tanah pertanian, ada jenis tanah perindustrian. Okey. Jumlah cukai yang perlu dibayar setiap tahun bergantung pada kadar cukai tanah setiap unit keluasan. Okey, bila tanah dia berkaitan dengan keluasan. Okey, bila cukai pintu, kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. So, bila melibatkan cukai tanah, jumlah cukai tanah adalah masih juga kadar tapi didarab dengan jumlah keluasan tanah. Okey, itu je. Kalau cukai pintu, kadar darab dengan nilai tahunan. Cukai tanah, kadar darab jumlah keluasan tanah. Okey. Yang tak dapat masuk tak apa, cikgu faham internet awak kan. Tak apa, nanti cikgu rekod, cikgu hantar dekat YouTube. Okey, so contoh 9. Saya nak suruh Umaira. Umaira boleh baca? Okey. Sofia, baca Sofia. Encik Hamid memiliki sebuah rumah berkeluasan 130 meter persegi. Diberi kadar cukai tanah yang dikenakan ialah RM0.43 setiap meter persegi. Itu jumlah cukai tanah yang perlu dibayar oleh Encik Hamid setiap tahun. Okey, so sekarang ni soalan ni dia akan tricky pada unit. Awak kena tengok betul. Dia bagi keluasan meter. Dia bagi kadar pun meter. Okey, untuk yang ni senang lah sebab dia dah bagi dulu dalam meter. Saya pernah tengok satu soalan, dia bagi unit yang berbeza. Maksudnya, contoh satu tu dia bagi keluasan ekar. Tapi kadar dibagi dalam meter. So ekar tu nanti aku kena tukar pada meter dulu. Tapi jangan risau, dia akan bagi formula kat bawah tu. Okey.
So kat sini senang je kita guna formula je. Yang ni senang sikit daripada cukai pendapatan. Jumlah cukai tanah sama dengan kadar dia berapa? RM 0.43 darab dengan berapa keluasan? 130. So jawapan awak akan dapat RM RM55.90. Okay, semua orang faham cukai tanah? Faham. Alright, okay next. Kita pergi kepada cukai jualan dan perkhidmatan yang mana awak sangat familiar dengan cukai ini sebab awak selalu pergi KFC kan. Selalu pergi Family Mart. Maklumlah batang kali dah ada Family Mart. Cikgu tak pergi lagi Family Mart batang kali. Okay, lepas tu ada apa lagi? Ada Secret Recipe, Mary Brown. So tempat-tempat yang menawarkan perkhidmatan jualan dan perkhidmatan ni memang akan dikenakan cukai. Lepas tu kalau contohlah bila dulu-dulu waktu PKP kan, sebelum PKP ni ada pergi jalan-jalan hotel. So bila pergi hotel dia ada cukai perkhidmatan. So kadar cukai jualan untuk barangan adalah berbeza iaitu 5%, 10% atau kadar-kadar lain bergantung pada barangan yang ditetapkan. Manakala kadar cukai perkhidmatan ialah 6%. Okey, kadar cukai jualan tu maksudnya pada barang. Okey, perkhidmatan tu apa? Servis. Okey, sebab tu kalau pergi KFC dia ada service tax. Sebabnya dia kira dia melayan awak tu servis, perkhidmatan, dia bagi perkhidmatan pada kamu. So kamu dikehendaki bayar berapa perkhidmatan yang dibagi tu daripada 6% daripada total receipt kamu. Okey, saya rasa awak faham ni sebab saya dah terang hari tu. Naziatul baca soalan contoh 10. Naziatul. Okey, Nabila. Ya, cikgu. Okey, baca soalan Nabila. Sofia menyewa sebuah bilik di Hotel Selesa dengan harga RM240 semalam. Sofia menginap di hotel itu untuk 2 malam. Diberi bahawa hotel itu mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Itu cukai perkhidmatan yang perlu dibayar oleh Sofia. Okey. Berapa rasanya kena bayar kat cukai perkhidmatan oleh Sofia ni? Dia perkhidmatan sahaja, betul? Okey, berapa malam dia duduk dekat situ? Nabila? 2 malam. 2 malam. So kena darab dululah baru kita boleh dapat cukai perkhidmatan. Apa darab apa Nabila? 240 darab 2. Okey, berapa banyak persen yang dikenakan cukai? 6%. Semua orang ada masalah tak nak kira kalkulator 6%? Tak ada Semua orang mahir Okey, Nabila jawapan berapa? RM28.80. Okey. Semua orang faham? Terima kasih Nabila, bagus. Semua orang faham? Semua orang faham? Faham. Okey, habis yang kita belajar hari ni. Okey, tapi cikgu nak masuk sikit untuk penyelesaian masalah. So tengok muka surat 115. Okey. Habis ya bab cukai ni. So tengok muka surat 115. Sabrina mempunyai pendapatan bercukai RM30,633. Okey, pendapatan bercukai dia dah bagi ni. Pada tahun 2020, dia telah membayar zakat adalah 230. Okey, Aiza. 230 ni adalah kita panggil apa Aiza? Kalau zakat. Aiza? Rebate. Ikutlah kan. Saya pun tak tahu dalam bahasa Melayu sebut macam mana kalau bahasa Inggeris. Rebate. Okey, so untuk soalan yang pertama A. Berapa rebate dia Aiza? Berapa rebate untuk Sabrina? 230. 230 je ke? Rebate ada 2 syarat kan? Rebate ada 2 syarat. Pertama zakat. Yang kedua kalau pendapatan kurang 35, pendapatan bercukai kurang 35,000. Berapa pendapatan bercukai Sabrina Aiza? Okey. 3633. Okey, so layak tak dia dapat rebate? Aiza? Layak. Masih Aiza? Layak. Berapa rebate dia layak Aiza? RM400. So kena tambah RM400 lah. Sebab apa dia dapat? Sebab pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000. Tolong kelas, kalau melibatkan cukai pendapatan, rebate tu kena tengok betul-betul. Bukan zakat je. Okay?
So kat sini awak akan dapat RM630. Okey. B. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Sabrina. Okey, yang ini dah tak ada masalah sebabnya saya rasa semua orang pun faham minggu lepas. Saya nak terangkan pasal rebate tu sebab ramai yang tertinggal yang 400 ni. Okey, kalau nak tahu cukai pendapatan, mula-mula kita pergi step je. Mula-mula kena tengok pendapatan bercukai dia, betul? Ni cikgu bagi step je. Tengok pada jadual ping. Okey, jangan risau dalam SPM dia akan bagi jadual ping tu. Yang kedua, bila dah dapat pendapatan bercukai, maksudnya cari dulu dia punya asas dia berapa, asas cukai. Kemudian cari balance. Lepas tu kita cari apa? Cari dia punya tambahkan cukai and then tolak dengan rebate. Okey, semua orang ada masalah ke ni? Tak ada kan? Betul tak? Tak ada? Ada masalah tak? Okay, ada. Ya, ada. Okey, tengok contoh 12. Ini pun sama. Cukai pendapatan. Alright. Okey. A saya rasa tak ada masalah. Okey, kat sini Irfan baca soalan Irfan dengan suara lelaki lah pula. Irfan baca soalan. Irfan. Ya, cikgu. Baca soalan. Sekejap. Tak nampak ke cikgu tunjuk? Jadual di bawah ialah perkara-perkara pengecualian dan pelepasan cukai Encik Hanafi. Okey, tak payah baca jadual, terus pergi baca soalan. Diberi bahawa pendapatan tahunan Encik Hanafi pada tahun 2020 ialah 70,000 dan bayaran zakat ialah 500. Okey, soalan. A. Hitung pendapatan bercukai bagi Encik Hanafi. Okey, berapa pendapatan bercukai Encik Hanafi? Apa formula pendapatan bercukai? Formula yang kita belajar mula-mula minggu lepas. Pendapatan tahunan Nah, berapa pendapatan tahunan? 70,000. Okey, 70,000. Okey, pendapatan tahunan tolak dengan Pengecualian cukai. okey, pengecualian cukai untuk Encik Hanafi apa dia? Zakat. Zakat tu rebate sayang, jangan salah. Derma. Zakat. Pelepasan tu yang semua benda lah yang insurans, derma kamu ni berapa? 9,000. 6,000. Kalau Tolak ke 6,000 tambah? tolak. Okey, yang ini kita panggil apa? Pelepasan cukai, betul? Pengecualian cukai apa dia? Derma kan? Ya, derma. Kena faham pengecualian cukai. Kalau kita bagi derma kepada perpustakaan ke, pada zoo ke, pada apa-apa itu dikira derma tu dikira pengecualian cukai. Kalau pelepasan cukai, insurans, KWSP, gaya hidup, apa lagi? Bayaran SSPM anak, itu pelepasan cukai. Jelas tak Fan? Keras. Okey, tolak dengan 500. Berapa jumlah dia Fan? 54,500. Alright, bagus. Alright, terima kasih. Seterusnya, Daryl Adam. Hitung cukai pendapatan. Yang ni mesti susah nak cari pula kan kat buku jadual ping. So tengok balik jadual ping Daryl Adam, muka surat 105. Semua orang tengok 105. Okay, Daryl. Daryl? Ya, cikgu. Okay, tengok muka surat 105. Buku teks. Okay, pendapatan bercukai dia berapa kat sini? 54,500. Nak ambil table mana, Daryl? RM50,000. 50,000 satu hingga RM70,000. 70,000. Okey, berapa kadar asas dia untuk 50,000 pertama? 1,800. Okey, 1,800. Balance dia berapa? So,
Berapa pendapatan bercukai dia? 54,500 kan? Ha. Tolak dengan 50,000, awak akan dapat 4,500. 4,500. Berapa persen? 14%. Okey, 14%. Bagus. Berapa darab dapat berapa? Dapat 630. Okey, so nak cahu cukai pendapatan tambah 2 ni, betul? Betul. Berapa? RM 1,800 tambah RM 630. Ada rebate tak? Ada. Berapa rebate dia? RM500. Untuk 400 tu dia dapat tak rebate? 400. Hmm. Tak. Sebab? Sebab pendapatan bercukai dia lebih 34,000. 35. 35. So jawapannya kat sini bagus. So kat sini tengok je buku teks, awak akan dapat RM 1,930. Okey, terima kasih Daryl. Dani Sama. Iskandar. Dani? Ya, Cikgu. Okey, baca soalan C. Bincangkan perbezaan antara pelepasan cukai dengan rebat cukai. Okey, apa beza dia Dani? Pelepasan cukai dia tolak dekat daripada pendapatan tahunan dia. Rebat Okey. cukai tu ditolak daripada cukai pendapatan yang dikenakan. Okey, bagus. Dekat tengok jawapan kat buku teks je kan? Tapi semua orang kena faham ya, beza pelepasan cukai dengan rebate cukai. Sebab tu, rebate cukai tu kita tolak lepas kita kira cukai. Manakala pelepasan cukai tu kita tolak daripada pendapatan tahunan dia. Okey, semua orang jelas ya, supaya tak ada kekeliruan. Okey, derma adalah untuk pengecualian cukai. Zakat dan pendapatan kurang 35,000 itu adalah rebate cukai. Rebate cukai ditolak daripada cukai pendapatan. Pelepasan cukai ditolak daripada pendapatan tahunan. Jelas semua? Jelas? Jelas. Okey. Korang kelas baru setengah jam. Dah ni dah. Slow. Okey, Mio. Mio, Ya saya. baca soalan contoh 13. Baik. Encik Kor telah menggunakan 650 kilowatt per jam elektrik pada bulan November. Diberi bahawa penggunaan yang melebihi 600 kilowatt per jam dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6%. Jadual di bawah menunjukkan bil elektrik rumah kediaman Encik Kor pada bulan November. Okey. A. Hitung nilai X, nilai Y dan nilai Z. Alright. So nak hitung nilai X, Y dan Z macam mana? Masuk dalam formula je lah kan? Betul tak? Okey, X ni berada di mana? X berada pada row kat situ. So blok takrif dia kilowatt per jam 100. Blok pro rata kilowatt per jam dia 100. Kadar dia 0.334 sen. Okey, so sekarang ni nak darab apa? Darabkan saja. Okey, blok pro rata ni adalah bil, siapa nama dia ni? Bil Encik Kor. Ni bil Encik Kor. Okey, kalau perasan dia dah pecah-pecahkan 200 tambah 100 tambah 300 tambah 50 sebenarnya adalah 650 kilowatt per jam. So blok pro rata ni adalah yang digunakan oleh Encik Kor. So nak tahu X senang sahaja. Ni darab dengan ni. Maksudnya 100 darab 0.334. Untuk Y pun nanti 300 darab dengan ni. Z 50 darab 0.546. So untuk A, X tu 0.334 darab 100. So awak akan dapat RM33.40. Y 300 darab 0.516. So awak akan dapat 1,548 sen. Untuk Z 50 darab dengan 0.546 awak akan dapat RM27.30. Okey, semua orang faham A? Okey. Alright. So soalan B.
Insyirah, soalan B. Dia nak apa Insyirah? Insyirah binti Daman Huri. Jumlah bayaran yang dikenakan dan tidak dikenakan perkhidmat. Okey, yang tidak Tengok. dikenakan. Baca soalan. Cukai perkhidmatan dikenakan bila guna berapa? Baca soalan. Cukai perkhidmatan dikenakan pada penggunaan yang lebih dari berapa kilowatt? Dikenakan dalam bil elektrik bulan November. Yang melebihi 600 kan? Betul? So tengok dekat jadual. Kalau melebihi 600 tu sampai mana? Z je kan? Sini yang lebih betul? Betul tak? Insyirah line tak clear Okay. Tak apa. Iman Nur. Kasih Insyirah. Cikgu putus dengar awak cakap. Okey, Iman Nur. Ya. So yang kalau lebih 900 kita tengok dekat kolom mana? Row mana? Lebih 900. 600 kan dia kata? 600. Tengok dekat blok prorata ni. Yang ini yang Cik Ko guna. Okey. So, dia kata kat soalan diberi bahawa penggunaan yang melebihi 600 kilowatt per jam dalam sebulan akan dikenakan cukai perkhidmatan. Maksud dia kat sini, kalau awak guna lebih daripada 600 kilowatt, baru dikena 6%. Maksudnya kalau awak guna 601, satu tu je yang kena kilowatt, 1 kilowatt per jam tu je yang akan kena 6%. So, soalan kata yang tidak dikenakan cukai, maksudnya kena ambil yang kurang daripada 600. So, kalau dekat jadual ni, mana kurang daripada 600? Semua 200. Semua? 200. 200 lagi? 100. 200 tambah 100, 300. So ni dikira, betul? And then 300 tambah 300, 600. So ni je lah. Z terima, Z dikira tak? Tak. Sebab dia dah lebih 600. Okay, so berapa jawapan dia? Campur amount tu lah. Ya. Ya. 43.60 sen tambah dengan RM RM33.40 tambah dengan Y RM 1548 sen. So awak akan dapat dekat sini RM 231 80 sen. 200 je sayang, bukan 2000. 231. Okey. Hawa Rania, terima kasih Imano. Hawa Rania, baca soalan C. Hitam cukai perkhidmatan yang dikenakan. Okey. So cukai perkhidmatan dikenakan pada berapa persen, pada penggunaan berapa? 6%. Yelah, pada berapa kilowatt jam? Pada yang lebih 600 kilowatt per jam, betul? Betul cikgu. Okey, mana yang lebih pada 600? Z, betul? Z. Okey, berapa nilai Z? 27.30. 27 ringgit 30 sen. Darab berapa persen? Darab 6. 6 apa? 6%. So jawapan? RM1.64. Okey, faham tak semua? Faham tak? Faham. Kurang faham. Faham. Nazmi je faham. Yang lain? Faham? Siapa tu Sofia? Okey. Ya. So kalau dah faham, habis. Ni tak payah sambungan-sambungan homework. Sekian, terima kasih. Okey, sebelum sekian terima kasih, kerja rumah. Okey. Homework kamu. Okey. Alright, tengok modul. Okey, modul muka surat 83, 84, 85,
86, 87, 88. Nampak macam banyak. Calculation dia sikit. Betul. Kita belajar tadi pun sikit kan? Okay. Alright. 88. Okay. Yang perlu hantar pada Google Classroom. Yang perlu hantar pada Google Classroom, saya nak tengok dua muka surat je. 87 dengan 88. Sahaja. Ada masalah tak? Tiada. Ada. Tiada. So semua orang boleh? Okay, saya nak stop dah record.